Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa surau, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah tuliskan di dalam Az-Zabur, dan juga kami telah tulis sebelum daripada itu dalam Lauh Mahfuz, sesungguhnya dunia ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Ayat ini merupakan satu pemberi semangat Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam berkenaan dengan masa depan umat Islam yang Allah janjikan, iaitu bagi umat Islam yang terdiri di kalangan ataupun termasuk dalam kategori hamba Allah yang soleh, Allah janjikan mereka ini akan menjadi pewaris kepada dunia ini. Para ulama tafsir membahaskan maksud pewaris dunia ini adalah merupakan pemerintah yang sepatutnya, pemegang kuasa yang sepatutnya, orang yang berada di atas yang sepatutnya. Kerana itulah tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia di atas muka bumi ini, iaitu sebagai khalifah. Khalifah dalam arti kata manusia yang dapat melaksanakan akan suruhan Allah di atas muka bumi ini, dan serentak dengan itu kesannya ialah keamanan akan melata. Kerana apa-apa yang Allah turunkan adalah untuk menjamin keharmonian manusia di atas muka bumi ini dan kejayaan manusia apabila berada di dalam alam yang seterusnya. Ayat ini kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan waris. Waris maksudnya ialah seseorang yang mendapat sesuatu daripada generasi yang terdahulu. Dan dalam banyak ayat yang lain juga menjelaskan bahawa Allah akan beri terus istikhlaf, menjadikan khalifah. Tetapi hari ini kita nak membicarakan berkaitan dengan persoalan pewaris. Pewaris ini bermaksud bahawa umat Islam ataupun hamba-hamba Allah yang soleh satu hari nanti akan mewarisi akan mana-mana kuasa yang sedang berkuasa pada hari ini. Dan maksud itu boleh kita lihat dalam asbabun nuzul ataupun sebab penurunan kepada nas tersebut, iaitu ia berhubung kait dengan kisah Bani Israel yang telah dizalimi di bumi Mesir, yang mana Mesir ini bukan tempat asal mereka. Mereka datang daripada sebelah lain, di tempat lain, dan kemudian berada di situ. Dan kemudian mereka telah diperintah oleh satu kerajaan Fir'aun yang berbangsa Kipti menguasai mereka, dan mereka menjadi bangsa yang diperhambakan, dan kemudian bangsa yang memerintah pada ketika itu adalah bangsa Kipti, kerajaan Fir'aun. Pada ketika itu Bani Israel ditindas dalam masa yang sangat lama, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan kepada mereka Nabi Musa, yang mana Nabi Musa ini misinya adalah untuk menyelamatkan umat manusia berbangsa Bani Israel ini. Pertama sekali menyelamatkan mereka daripada perhambaan antara sesama manusia, dan dalam masa yang sama juga menyelamatkan mereka daripada perhambaan yang salah, iaitu perhambaan terhadap bukan Tuhan yang sebenar. Pada ketika itu Nabi Musa datang di kalangan Bani Israel, tetapi dengan takdir Allah, Musa telah ditakdirkan oleh Allah diasuh dan dididik di dalam istana Fir'aun sendiri.
Dan pada ketika itulah, selepas daripada itu, kita potong cerita bagaimana Nabi Musa berjaya menyelamatkan Bani Israel keluar daripada bumi Mesir. Dan kemudian pada selepas itu, Fir'aun itu sendiri mati di dalam Laut Merah. Dan tidak lama selepas itu, kerajaan Mesir yang begitu agung dalam sejarah, akhirnya hanya tinggal kubur-kubur batu yang dapat kita lihat pada hari ini. Kesan-kesan yang lain tidak ada. Yang ada hanyalah tinggalan kota-kota yang ada pada hari ini. Dan perkara itu berlaku dalam masa yang lama dulu. Dan selepas daripada itu, Allah menaikkan pula Bani Israel. Tetapi bukan Bani Israel yang degil, bukan Bani Israel yang merupakan mereka yang sentiasa tidak mentaati Nabi Musa dan tidak mentaati Allah. Tetapi sebahagian daripada Bani Israel yang termasuk dalam kategori ibadiyas salihun, hamba-hambaku yang saleh. Jadi ayat ni kalau kita lihat bagaimana satu bangsa yang tertindas pada satu masa merupakan bangsa yang lemah, tidak berdaya, dipermainkan, diperkotak-katikkan. Tetapi apabila mereka menerima Islam dan mereka menghayati Islam, kemudian mereka menjadi pewaris kepada kerajaan, iaitu kerajaan yang selama ini menindas mereka. Dan perkara ini adalah merupakan, kalau kita lihat dalam ayat tadi, ia bukan cerita yang khusus untuk Bani Israel semata-mata, tetapi ia adalah merupakan suatu yang bersifat umum untuk mana-mana umat Islam yang menghayati akan Al-Quran. Walaupun mereka berada dalam zaman ditindas, Allah menjanjikan sebagai satu motivasi kepada mereka bahawa mereka juga boleh mengulangi sejarah bagaimana Bani Israel yang ditindas kemudian menjadi pemerintah yang menguasai dunia dengan ajaran Allah. Umat Islam pada hari ini juga, kalau kita lihat, berada dalam situasi dan keadaan yang sama. Rata-rata dunia Islam melihat umat Islam dalam kita baca umat Islam yang nakkan Islam, yang nakkan Islam seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka ini ditindas. Lihatlah contoh yang terdekat, perkara yang sama berlaku di Mesir hari ini. Bagaimana sebuah kerajaan yang dapat dibangunkan selepas diruntuhkan kerajaan zalim sebelum daripada itu, dan kemudian mereka menang dan naik atas nama demokrasi, menggunakan pilihan raya yang sah, yang diiktiraf oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tetapi apabila yang naik di atas itu Islam, tiba-tiba kerajaan yang sah itu telah dijatuhkan oleh mereka yang melaung-laungkan demokrasi sebagai satu kata keramat. Tetapi kalau kita menghayati akan ayat Al-Quran ini, bahawa umat Islam tidak akan selama-lamanya ditindas, tetapi dengan syarat. Syaratnya ialah kita kena menghayati nas yang disebutkan tadi. Kita kena menjadi ibadiyas salihun, hamba Allah yang saleh. Tetapi kalau kita tidak ada ciri begini, maka sampai bila kita akan ditindas? Sebab itulah Ibnu Kathir di dalam mentafsirkan ayat tadi, dia menyatakan bahawa Bani Israel yang menjadi pemerintah selepas itu bukan disebab kasihannya Allah, disebabkan mereka pernah ditindas sebelum itu, tetapi adalah disebabkan kesabaran mereka untuk menghayati akan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya mereka dalam berhadapan dengan ujian-ujian yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Seterusnya mereka menjadi hamba Allah yang soleh. Akhirnya Allah memberikan akan kuasa itu selepas masa yang sangat lama mereka ditindas. Dan seterusnya kalau kita kaitkan pula dengan sekarang ini kita berada dalam bulan Ramadan, bulan puasa, bulan yang mana Allah uji kita dengan sedikit kesusahan, yang mana kita boleh lihat, kita boleh ambil pengajaran daripada ayat yang tadi, bahawa kesusahan yang Allah turunkan bukanlah merupakan satu kezaliman daripada Allah, tidak. Tetapi sebenarnya kesusahan itu biasanya dia akan menjadi seseorang itu
akan lebih berkualiti, akan lebih kuat apabila mereka berjaya untuk menghadapi cabaran-cabaran kesusahan itu. Inilah yang Allah nak didik dalam bulan puasa ini. Allah latih kita dengan kesusahan, Allah latih kita dengan kepayahan. Kepayahan dalam kita melawan kehendak nafsu kita, yang mana nafsu ini biasanya ia berlegar dalam lingkungan sesuatu yang berkaitan dengan perut kita, berkaitan dengan keinginan naluri sebagai seorang lelaki, naluri keinginan sebagai seorang wanita, keinginan biasa. Tetapi dalam bulan puasa ini Allah mengarahkan kita untuk mengawalnya dalam masa yang tertentu, demi Allah, bukan demi benda-benda yang lain. Dan kalau sekiranya kita berjaya untuk menghadapinya dengan sepatutnya, maka di situ kita telah berjaya dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan ujian itu kalau kita lihat puasa ini, dia seumpama dia lebih kurang dengan perjalanan hidup kita, yang mana hidup kita ini ada cabaran, ada kesukaran, bukan semuanya senang. Dan kalau kita berjaya menghadapi semua cabaran itu, di akhirnya kita akan mendapat kejayaan. Puasa juga begitu. Kita diduga dengan kesukaran-kesukaran yang kita sebutkan tadi, tetapi apabila kita berjaya melepasinya, di akhirnya kita akan nampak akan kejayaan itu. Kejayaan jangka pendeknya seperti mana yang Rasulullah sebutkan, lis-shaim farhatan, farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Kegembiraan pertama ketika mana dia berbuka, dan kegembiraan kedua adalah ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Dari sudut kejayaan jangka pendeknya, kalau kita tahan, berjaya untuk mengharungi cabaran puasa ini, pada setiap hari kita akan melihat kejayaan itu. Kejayaannya apa? Kejayaan yang semua orang boleh rasakan apabila dia menghayati puasanya, iaitu apa? Gembira apabila nak buka. Tak ada orang yang masa nak buka tu menangis, tak ada orang yang nak buka tu sedih, tak ada orang yang melaung-laung hiba sangat apabila berbuka. Bahkan orang yang tak cukup makan pun, hanya makan sekadar nasi dan kemudian garam sikit, kemudian ikan kering sikit, tetapi kalau masuk waktu berbuka akan terpancar rasa gembira pada hatinya. Itu tak kira orang yang pergi hotel, kan, dekat Zenith ke apa tu, kan, makan macam-macam, kan, itu gembira juga, kan. Tetapi Allah kongsikan gembira itu bukan untuk orang kaya saja, bukan untuk orang miskin saja, tetapi kalau dia menghayati puasa, siapa pun dia, maka dia akan merasai kegembiraan itu. Dan inilah kejayaan jangka pendeknya. Satu contoh yang Allah gambarkan dalam perjalanan hidup kita, kalau sekiranya kita melalui puasa ini dengan sepatutnya, maka kita akan merasai kejayaan jangka pendek itu. Dan satu lagi, kejayaan jangka panjang, kalau kita menghayati pula puasa itu dalam erti kata yang sebenarnya, yang bermaksud kita bukan sekadar ikut arahan Allah pada bulan puasa saja, Ramadan saja, tetapi kita teruskan penghayatan itu pada hari-hari yang seterusnya selain Ramadan juga. Maka kita akan dapat satu lagi yang Rasul sebutkan, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika mana bertemu dengan Tuhannya, kan? Inilah yang kita bakal dapat, yang Allah tawarkan bagi mereka yang berpuasa dalam erti kata yang sebenarnya, seperti mana setiap orang juga akan dapat apabila dia menghayati Islam dalam erti kata yang sebenarnya. Contoh yang boleh kita mudah kita lihat, bagi setiap kita ini secara jangka pendeknya, kita akan lihat semua kita akan mati. Mati itu boleh kita katakan ibarat seorang yang berpuasa, dia buka pada waktu itu, kan? Dan kita boleh lihat bagaimana orang yang mati dalam husnul khatimah, kan? Dalam kitab-kitab lama disebutkan, berlandaskan pada hadis menceritakan tentang bagaimanakah raut wajah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak perlu kita bahaskan kitab tu. Contoh yang terang lagi nyata, cukup banyak pada hari ini kita boleh lihat dalam internet, dalam gambar-gambar yang disebarkan. Tengok saja gambar-gambar mereka yang syahid di Palestin,
dibunuh oleh tentera Zionis. Walaupun mereka itu dibom, tetapi apabila dilihat wajah mereka, wajah yang tersenyum. Kalau ikut logiknya, kita tengah sakit, kita akan muka kita dalam keadaan kita menahan kesakitan. Tak ada orang tersenyum masa sakit. Contohnya, kita boleh ambil contoh, kita tumbuk muka kita lepas ni, tengok muka kita kat cermin, kita senyum ataupun tidak. Tak ada orang yang kena tumbuk muka dia senyum, tak ada. Ini apatah lagi kena bom, kena tembak, kena sembelih, tetapi wajah mereka tetap tersenyum, kan? Inilah gambaran husnul khatimah, kemenangan jangka pendek. Seperti mana kita berpuasa, kalau kita menghayati puasa dengan sebenarnya, kita akan dapat farhatun inda fitri, kegembiraan ketika mana berbuka puasa. Dan bagi seorang yang dalam hidup ni, kalau dia menghayati Islam, kita kata itulah jangka pendeknya husnul khatimah. Dia nampak bagaimana pertolongan Allah ketika mana sakaratul maut, apabila nyawa nak dicabut. Dan itulah pertarungan terakhir kita dengan syaitan. Syaitan menggunakan peluang terakhir untuk menggoda kita untuk keluar daripada agama Allah, supaya bertambah lagi pengikut mereka di dalam neraka. Tetapi kalau sekiranya pada ketika itu kita berjaya untuk tetap di atas landasan Islam, maka kita akan dapat husnul khatimah. Dan kemudian kita sebagai seorang manusia yang telah mengembara ke alam itu, alam barzah. Selepas itu, kita akan ada satu lagi kejayaan. Kejayaan yang kita tak pasti lagi masa mati tadi. Itu kegembiraan, kan? Walaupun sudah ada petanda-petandanya. Dan dalam hadis, setengah hadis menyebutkan tentang alam barzah itu merupakan alam transit kepada tempat yang kita nak pergi. Kalau kita bakal masuk syurga, kita akan bersama dengan kelompok yang bersama orang yang nak masuk syurga. Kalau kita takdir kita ialah neraka, kita akan dikelompokkan dengan kelompok yang akan masuk neraka. Dan kegembiraan yang seterusnya ialah kegembiraan apabila selepas hisab dijalankan, kita bertemu dengan Allah. Itulah yang dikatakan sebagai farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi seorang yang menghayati Islam dalam hidupnya, sama seperti mana orang yang benar-benar menghayati puasanya, Rasulullah menyebutkan farhatun inda liqa'i rabbih. Dia juga akan gembira apabila bertemu dengan Tuhannya. Jadi saya ingat setakat itu saja tazkirah kita hari ini. Sama-samalah kita mengambil yang baik dan kita tinggalkan apa yang buruk. Kita jadikanlah bulan puasa ini sebagai titik tolak kita untuk menjadi individu Muslim yang baik. Seterusnya kita juga cuba untuk membentuk masyarakat yang baik. Dan seterusnya kita kembalikan kuasa kepada Islam itu sendiri. Hanya dengan kelompok masyarakat yang menghayati agama Allah, maka kita umat Islam boleh menang kembali. Tidak mustahil untuk umat Islam berada di atas dan musuh berada di bawah, tetapi dengan syarat seperti mana kita sebut tadi, menghayati apa-apa yang Allah suruh. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.